Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-45. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-65 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Dan semasa mereka membuka barang-barang mereka, mereka mendapati barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata dengan gembiranya, wahai ayah kami, apa yang kita kehendaki lagi? Ini dia barang-barang dagangan yang kita jadikan tukaran bagi mendapat gandum. Itu telah dikembalikan kepada kita. Dan dengan kemurahan hati menteri yang berbudi itu, akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami serta akan mendapat tambahan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali ditunaikannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini menerangkan bahawa tiada kata putus daripada ayah saudara-saudara Nabi Yusuf AS untuk membenarkan mereka membawa Bunyamin. Boleh jadi ayah mereka itu, Nabi Yaqub AS, mengatakan bahawa biar baginda berfikir dahulu. Perkara itu yang membuatkan mereka membuka kembali barangan mereka dan berkata kepada ayah mereka, wahai ayah, bertenanglah. Apa lagi yang kita mahukan untuk menenangkan hati ayah mengenai perjalanan kami ke Mesir itu? Ini barang-barang kita yang telah dikembalikan oleh penguasa Mesir yang baik itu kepada kita. Ketika itu penguasa di Mesir merupakan Nabi Yusuf AS, iaitu saudara mereka yang telah mereka aniaya. Maka apabila kami berangkat ke sana, kami akan dapat memberi makan kepada ahli keluarga kami dan dapat memelihara keselamatan Bunyamin di sana. Kami juga akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat seekor unta jika kami bertolak bersama Bunyamin. Ini adalah sukatan yang mudah bagi penguasa Mesir tersebut. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa perkataan nabghi pada mulanya bermaksud menghendaki. Ada yang berpendapat bahawa anak-anak itu berkata kepada ayah mereka, untuk berangkat ke Mesir, kami tidak perlu lagi barang atau duit kerana barang atau pembayaran yang dikembalikan sudah pun cukup untuk dijadikan bekal bermusafir. Namun pendapat ini tidak sesuai dengan penggunaan umum dari perkataan nabghi,
iaitu menghendaki sesuatu yang buruk. Ada juga yang memahami kata itu dengan membawa maksud berbohong, iaitu kami tidak berbohong kepada kamu tentang apa yang kami sampaikan berkenaan dengan kebaikan Nabi Yusuf AS sebagai penguasa di Mesir, atau kami tidak berbohong mengenai tekad baginda untuk tidak memberi lagi kami bekalan makanan jika Bunyamin tidak hadir bersama kami. Buktinya adalah barang-barang alat tukaran yang dikembalikan ini. Pendapat ini memberikan pandangan bahawa pengembalian barang atau penolakan upah membawa maksud keengganan untuk mempunyai hubungan yang baik lagi. Perkataan namir pula diambil daripada perkataan mirah, iaitu makanan yang diambil dari satu tempat ke satu tempat lain atau disimpan untuk keperluan masa hadapan. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-65 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa perkataan walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihi menjelaskan sewaktu mereka menyelongkar kembali barang yang telah dibeli. Mereka menemukan barang milik mereka yang telah diserahkan kepada Perdana Menteri Mesir sebagai alat pembayaran sistem barter atas harga bahan makanan yang mereka beli. Barang-barang itu dimasukkan kembali ke dalam beg-beg mereka oleh pegawai tanpa pengetahuan mereka. Perkataan qalu ya abana ma nabghi adalah untuk menguatkan pendapat agar diizinkan membawa Bunyamin ke Mesir seperti diminta Perdana Menteri negeri itu. Mereka berkata kepada ayah mereka, Nabi Yaqub AS, apa lagi yang kita cari lebih dari ini? Sungguh, Perdana Menteri itu benar-benar sangat memuliakan kami dan memelihara keselamatan kami. Manakala perkataan hazihi bida'atuna ruddat ilaina menjelaskan pernyataan mereka yang mengatakan bahawa ini barang-barang milik kita yang diserahkan semula kepada kita sebagai alat pembayaran atas bahan makanan yang kita beli. Ini semuanya sebagai tanda kemurahannya. Perkataan wa namiru ahlana wa nahfaza akhana wa nazdalu kaila ba'ir menjelaskan bahawa kami dapat membeli makanan yang kami bawa pulang dari Mesir untuk keluarga. Jika kami pergi lagi ke Mesir dengan membawa saudara kami Bunyamin sesuai dengan permintaan Perdana Menteri, tentulah kami dapat memberi bahan makanan kepada ahli keluarga kami tanpa harus membayar. Sungguh kami berjanji akan memelihara saudara kami dengan segala perhatian kami. Maka janganlah ayah merasa khawatir. Jika saudara kami turut serta bersama-sama kami ke Mesir, tentulah kami memperolehi lagi bahan makanan sebanyak berat seekor unta atas nama saudara kami. Nabi Yusuf AS memberikan kepada tiap seorang sekadar yang dapat dibawa oleh seekor unta. Perkataan zalika kailun yasir bermaksud memberi gandum seberat yang dapat dipikul oleh seekor unta adalah sangat mudah bagi seorang yang sangat pemurah itu. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-65 surah Yusuf ini menerangkan bahawa mereka jadi tercengang dan teringat kembali akan kebaikan budi Nabi Yusuf AS sebagai penguasa Mesir itu kepada mereka. Lalu mereka berkata, wahai bapa kami, apa yang kita kendaki lagi? Pembayaran kita ini telah dikembalikan kepada kita. Ini bukti perkataan kami tadi. Wahai ayah, bahawa saudara kami itu baik sekali kepada kami. Sedangkan kita perlu kembali lagi ke sana membeli gandum yang baru. Sebab bagaimanapun, gandum yang kami bawa ini tentu akan habis juga. Nescaya secara jujur kita harus kembalikan duit atau barang-barang ini kepada beliau. Kalau diterimanya, kembali kita bersyukur. Tetapi kalau tidak diterimanya, harga kita ini kembali, kita lebih bersyukur. Kerana kita dapat lagi membeli gandum yang lain dengan memakai harga yang beliau kembalikan ini. Semangat gembira mereka yang timbul demi melihat harga barang itu dikembalikan bersama dengan gandum yang mereka bawa, menyebabkan mereka dapat mengangkat mulut lagi kepada ayah mereka, apa yang kita kendaki lagi?
Sudah begini bukti baik beliau kepada kita. Bukankah dengan harga yang dikembalikan itu kita dapat membeli lagi? Atau sebagai orang yang berbudi harta ini kita pulangkan? Dan dengan demikian, apalagi keberatan ayah melepas adik kami Bunyamin untuk kami bawa bersama ke Mesir dan menyampaikan terima kasih kita kepada beliau. Dan kalau hubungan budi baik ini telah ada, apa salahnya kalau muatan unta dilebihkan dari biasa? Nescaya kami akan pulang dengan selamat. Keluarga mempunyai makanan dan saudara kami Bunyamin terjaga selamat. Dari kata-kata anak-anaknya kali yang kedua ini, dengan sendirinya tergamamlah ayah mereka mempertahankan Bunyamin. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-65 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa akan sentiasa ada kemudahan di sebalik kesusahan. Selain itu, manusia yang baik akan membalas air susu dengan air tuba, iaitu bermakna sesuatu kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Ustaz Marwan Hadidi melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-65 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa perkataan walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi menjelaskan bahawa setelah penghormatan ini di mana ia telah memenuhi timbangan kita dan mengembalikan barang-barang kita yang menunjukkan keikhlasannya dan akhlaknya yang mulia. Perkataan hazihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfaza akhana wa nazdadu kaila ba'ir menjelaskan jika kami membawa saudara kami pergi bersama kami yang menjadi sebab ia memberikan makanan kepada kita kerana untuk satu orang mendapat bekalan makanan seberat beban seekor unta. Manakala perkataan zalika kailun yasir membawa maksud kerana kedermawanannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-65 surah Yusuf. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ini menjelaskan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf AS yang memberikan keyakinan kepada ayah mereka iaitu Nabi Yaqub AS melalui bukti kemuliaan penguasa Mesir iaitu Nabi Yusuf AS yang memberikan bekalan makanan tanpa mengambil barang tukaran mereka. Malah kemuliaan Nabi Yusuf AS semakin terselah kerana menjanjikan kepada mereka bekalan makanan yang lebih banyak sekiranya membawa Bunyamin bersama-sama dengan mereka. Hal ini mengajar kita supaya menyampaikan berita yang benar dengan bukti-bukti yang kukuh. Baru-baru ini, Myong Jeong, CEO JMS Sport Agency juga ejen kepada jurulatih Kelantan yang direhatkan telah memuat naik di dalam media sosialnya. Kononnya, pihak bola sepak Kelantan FC tidak menyediakan penginapan yang bersesuaian dan selesa kepada bekas jurulatih dengan menunjukkan gambar keadaan singki dalam tandas pecah. Bagaimanapun hasil daripada bukti dalam simpanan Kelantan FC didapati keadaan singki yang rosak dan tidak selesa itu adalah sebenarnya dalam keadaan baik dan sesuai digunakan untuk kegunaan harian semasa serahan penginapan kepada bekas ketua jurulatih. Peristiwa seperti ini bukanlah pertama kali berlaku di Malaysia. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat sesetengah pengguna media sosial menjadikan media sosial sebagai tempat melepaskan kemarahan dan membalas dendam. Cerita yang tidak benar diperlihatkan menjadi suatu kebenaran hingga orang awam mempercayai perkara tidak benar tersebut. Sedangkan setiap perbuatan jahat yang dilakukan di atas dunia ini akan dinilai oleh Allah di akhirat kelak. Begitu juga dengan perbuatan baik. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-65 surah Yusuf ini ialah setiap Muslim hendaklah sentiasa berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dunia. Umat Islam hendaklah mempunyai sifat yang mulia dengan membalas sesuatu kejahatan melalui kebaikan.
Sebagai Muslim, sikap suka berbuat baik kepada sesama manusia haruslah ditanamkan di dalam diri dengan mencontohi sikap Nabi Yusuf AS terhadap saudara-saudaranya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.